Selamat petang. Salam sejahtera. Encik Amri, terima kasih kerana telah datang ke sesi individu dengan saya. Okey. Sebelum kita melanjutkan sesi ini, boleh tak saya kena serba sedikit tentang Encik Amri? Boleh. So, nama saya Muhammad Amri Faisal bin Osman. Jadi encik boleh panggil saya Amri. So, saya tahun ni umur saya 20 tahun. Saya lahir 2004. Saya berasal daripada Pahang. Oh, Pahang. Keluarga. Keluarga. So, saya anak kelima daripada 5 adik-beradik. Oh, 5 orang. So, ayah saya dia kerja Dia kerja pegawai veterina, tapi dah pencen pada umur 57 sebenarnya. Dia dah pencen lah dah. Dah besar dah. Dah besar. So mak saya dia cikgu sekolah rendah. Dia pun dah besar. Sekolah rendah dekat mana tu, Cik? Dekat Pahang juga, dekat dengan rumah. Dalam 5 minit itu sampai dah. Tak jauh lah. Kalau ayah saya tempat kerja dia jauh. Jauh sikit, dalam 40 minit. So adik-beradik. So adik-beradik abang yang first kakak. Dia dah habis belajar. Dia dulu degree pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak. Dulu dia sebelum Covid dia kerja dekat Pekan. Tapi lepas Covid tu waktu lepas Covid. Waktu Covid dia diberhentikan. Jadi lepas daripada tu dia tak bekerja. Lepas tu dan sekarang dia dah kahwin. Lepas tu dia sekarang dia tak bekerja dan dia stay kat dia duduk dengan suami dia dekat Selangor. Lepas tu yang kedua abang saya. Abang saya dia ada degree dalam mechanical engineering. Tapi sekarang dia tak pakai procedure tu. Dia kerja apa tu? Dia kerja sendiri. Oh, dia kerja sendiri? Dia bisnes, jual ayam. Jual ayam. Dan sekarang pun dia dah kahwin. Lepas tu yang ketiga kakak saya. Kakak saya ni saya tak pasti lah dia kerja apa. Bukan kerja, saya tak pasti dia belajar apa dulu. Tapi dia dah habis belajar, dia dah graduate. Sekarang dia kerja, dulu dia kerja tapi sekarang dia berhenti. Jadi sekarang dia masih menunggu kerja lah. Tapi dengan cerita sebab lama sangat dia tunggu, dia nak sambung balik belajar. Dia nak sambung ke master. Continue ke master? Continue ke master. Dengan cerita je lah daripada mak saya. So yang keempat abang saya. Abang saya dia diploma. Dia diploma accountant. Sekarang dia dah kerja dekat hotel 4 star. Hotel 4 star. Dia kerja sebagai contact tu. Tapi accountant. tu pun dengan cerita juga dia nak sambung belajar ke degree. Dia nak sambung belajar lagi. Jadi lepas tu saya. Tu je lah. Encik Amri dah berapa lama dah dekat Sarawak ni? Sebab dulu saya dulu asasi. Jadi dalam setahun lebih lah. Setahun beberapa bulan saya kat Sarawak. Oh, setahun lebih. Setahun lebih. Oh, lama juga tu. Maksudnya Encik Amri ni dia dari asasi apa? Hayat ke fizikal? Sains fizikal. Oh, fizikal. Sains fizikal. Oh, okey. Saya adalah Davison. Nama saya adalah Davison dia dengan Seliban anak Jidat. Saya adalah kaunselor Encik Amri. Dan saya juga merupakan pelajar di UNIMAS. Lepas tu mari kita teruskan ke sesi kita. Sebelum kita mulakan sesi kita ni, saya nak mulakan dengan penstrukturan lah Encik Amri. Yang pertama mengenai masa. Masa yang kita ambil untuk sesi individu ni 30 ke 45 minit. 30 ke 45 minit. Seterusnya adalah etika kerahsiaan. Sebelum etika kerahsiaan tu peranan antara Encik Amri dengan saya lah. Encik Amri sebagai klien dan saya sebagai konselor Encik Amri. Peranan saya sebagai konselor Encik Amri adalah untuk mendengar masalah yang Encik Amri ingin sampaikan dan cuba membantu Encik Amri dalam menyelesaikannya. Dan peranan Encik Amri sebagai klien saya adalah untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh Encik Amri kepada saya. Dan saya akan cubalah membantu Encik Amri mencari cara untuk menyelesaikannya. Seterusnya adalah etika kerahsiaan. Etika kerahsiaan ni apa-apa yang Encik Amri ceritakan di dalam ni di dalam bilik ni tak boleh dibawa keluar dan tak boleh diceritakan kepada siapa-siapa. Maksudnya cuma saya dan Encik Amri je yang tahu apa yang Encik Amri ceritakan dalam bilik ni.
etika ni akan terbatal. Sekiranya Encik Amri cuba untuk mencederakan Encik Amri sendiri ataupun orang di sekeliling Encik Amri. Okay, saya harap pertuturan tadi jelaslah Encik Amri. Okay, faham. Kita lanjut ke sesi kita. Encik Amri rasa selesa tak dengan keadaan ruang bilik? Selesa lah sebab sejuk kan. Sejuk. Okay, dah selesa. Selamat lah. Selamat lah. Nak share apa tu? Selamat. Untuk share apa perkara dengan saya lah. Okay. Encik Amri tadi kan kata Encik Amri daripada Pahang kan? Okay. Encik Amri sudah setahun lebih ke? Kalau tak salah saya lah dekat Sarawak. Dah setahun lebih kat Sarawak. Apa perasaan Encik Amri sepanjang berada di Sarawak? Encik Amri ada serindu ke dengan family ke macam mana? Nak kata rindu tu tak adalah sangat sebab waktu saya dah start berjauhan dengan family ni sekolah menengah lagi. Sebab waktu sekolah menengah saya sekolah asrama. Asrama penuh. Semua penuh. Jadi waktu sekolah pun dalam sebulan tu sekali je balik. Jadi saya dah terbiasa lah berjauhan dengan family. Jadi kalau rindulah sikit tapi tak adalah rasa nak balik sangat. Jadi apa yang saya faham sini Encik Amri ni dah biasalah dari sekolah menengah. Dah biasa. Berjauhan dengan keluarga lah. Okey. Lepas tu Encik Amri ada rasa macam apa tu waktu belajar tu kan? Waktu Encik Amri belajar tu Encik Amri rasa apa tu ada tak kawan-kawan yang support Encik Amri ke apa ke? Belajar kat Sarawak ni? Ke Sarawak ni. Kalau daripada segi kawan, sebab waktu saya asasi tu bagi saya okey lah. Life dia, kawan dia semua okey lah daripada segi kawan. Sebab waktu saya tak rasa lonely sangat. Tapi lepas saya masuk degree ni saya rasa agak lonely sikit. Sebab kawan saya kan daripada sains fizikal kan. Jadi kawan saya tu ramai dekat kolej lain. Jadi untuk kolej saya yang saya duduk sekarang, saya seorang je. Adalah beberapa kawan saya tapi tu pun saya jarang lah lepak. Jadi saya rasa agak lonely sikit lah. Di Encik Amri tadi dikiranya berpisahlah dengan berpisahlah dengan rakan-rakan asasi. Okey, mari kita saya nak ke inti utama kita. Okey, boleh. Okey, saya nak Encik Amri bawakan apa isu yang Encik Amri hadapi lah untuk masa ni. Isu mungkin sebab saya dari Pahang kan. Jauh lah juga belajar. Jadi saya rasa masalah saya lebih kepada kewangan lah. Masalah kewangan. Masalah kewangan. Sebab saya daripada Pahang dengan sini banyak jugalah bajet saya untuk belajar dekat Sarawak ni. Tapi tak adalah out limit. Dia masih boleh ni. Cuma saya rasa macam membebankan lah kedua ibu bapa saya. Sebab dia orang pun dah pencen kan. Jadi itulah saya rasa masalah kewangan ni lah. Saya rasa. Jadi dari apa yang saya faham sekarang ni masalah utama Encik Amri dekat Sarawak sini iaitu masalah kewangan lah. Sebab sebelum tu saya nak tanya Encik Amri ambil kurs apa dekat kat sini Universiti? saya ambil teater. Teater. Sebab saya dulu saya minat joget. Jadi saya ambil teater. So maksudnya apa tu masalah yang Encik Amri hadapi tadi itu masalah kewangan kan? Okey, saya kaitkan lah. Lepas tu mungkin Encik Amri ada banyak menghabiskan kewangan tu untuk membayar yuran, satu perbelanjaan. Dan Encik Amri kan dari Pahang tadi. Okey. Lepas tu dalam pelajaran tu untuk degree ni lah. Untuk masa ni Encik Amri rasa untuk assignment yang buat tu macam mana progress dia? Adakah okey ke ataupun dalam kelas tu pelajaran macam mana? Dalam kelas kalau pembelajaran ni mungkin saya agak terkejut lah melihat apa yang saya ambil ni. Sebab saya sendiri daripada sains fizikal. Waktu saya sains fizikal dulu saya banyak belajar matematik, fizikal. Jadi lepas saya masuk ke dalam bidang yang saya ambil ni, tak adalah nak kata saya tak minat dalam bidang ni. Saya minat, cuma terkejut sikit lah sebab lain dengan apa yang saya belajar dulu. Sebab saya dulu minat matematik, jadi otak saya ni lebih kepada kira-kira. Jadi untuk belajar sekarang mungkin saya masih mengambil masa lah untuk menerima dia.
dari apa yang saya lihat ni lah, Encik Amri ada masalah lah nak beradaptasi dengan kos baru Encik Amri ni. So macam mana dengan rakan-rakan Encik Amri, ada tak yang membantu ke apa, menolong Encik Amri untuk memahami dengan lebih dalam ke? Kan Encik Amri dari sains kan, mesti Encik Amri bertemu dengan pelajar baru. Saya kalau kawan ni sebab saya sebab apa tu kawan, sebab saya apa tu sekejap, dalam kos saya tu kira umur saya ni tak banyak. Sebab saya kan setahun dalam asasi. Jadi saya masuk sini, saya jumpa kawan, jumpa 20, 21. Jadi mula-mula saya masuk tu, saya memang mindset saya fikir dia orang tua. Jadi saya diamkan dia dulu. Saya tak nak tunjukkan perangai saya, sebab saya respect lah lagi kepada dia orang. Sebab waktu sekolah kan, kalau jumpa yang atas daripada kita kan, kita kira respect kan, senior kan. Tapi sebab waktu ni kita first year, tapi dalam masa first year tu ada yang umur beza dengan kita. Jadi awal-awal tu saya macam diam dululah, sebab saya tak selesa, agak kurang selesa sikit lah. Tapi lepas dah berapa, sekarang pun dah minggu ke berapa, week berapa kat Unimas ni, jadi saya rasa dah kenal lah perangai sikit dia orang pun dah kenal lah perangai saya. Jadi kalau waktu dalam kelas tu, dalam kelas mungkin saya mudah terpengaruh lah dengan dia orang ni. Sebab kadang-kadang saya tengah belajar kan, tiba-tiba nanti dia ajak pergi keluar lah, pergi ni lah, ajak borak lah. Jadi saya kurang fokus lah untuk belajar tu. So masalah yang saya lihat ni, Encik Amri masalah dalam nak fokus lah, susah dalam kelas lah. Sebab ada pada tu ajakan daripada rakan-rakan, ada apa tu pelawaan untuk buat pergi ni, buat benda ni. Untuk assignment tu Encik Amri, macam mana progress Encik Amri? Dekat okey ke ataupun tak? Kan saya dimaklumkan kalau di universiti ni assignment tu ada group assignment. Macam mana group assignment Encik Amri, okey ke? Group assignment setakat ni okey lah. Cumanya free rider lah. Sebab apa bagi? Takkan dah tak ada free rider ni dekat dunia ni. Bukan dekat Malaysia saja ada free rider ni, kat luar pun. Sebab waktu awal-awal masuk, kita tak kenal lagi perangai sebenar dia orang ni. Jadi kalau dalam grup tu, grup pilih sendiri. Jadi kita pilihlah siapa-siapa. Kebanyakannya saya memilih lelaki lah. Sebab saya kalau dengan perempuan ni, saya kurang sikit lah untuk berinteraksi. Sebab saya kurang selesa sikit dengan perempuan ni. Jadi saya memilih lelaki lah. Jadi selepas pemilihan tu saya agak menyesal lah. Sebab apa tu, bukan semua yang buat kerja. Termasuklah saya, tak adalah nak kata free sangat, tapi buatlah kerja sikit-sikit. Walaupun saya diam je dalam grup, tapi ada yang seorang tu memang dia tak bagi respon dengan kerja yang dibagi pun dia tak siapkan. Esok nak bentang, malam ni pun dia tak settle lagi kerja dia. Jadi saya rasa agak marah lah dengan dia ni. So apa tu, yang free rider ni ada tak rakan-rakan lain pun rasa perkara yang sama terhadap free rider dalam kumpulan Encik Amri? Saya ada cakap lah apa tu, dalam kumpulan ada tak rakan-rakan lain yang sama kumpulan dengan Encik Amri, ada tak yang rasa perkara sama dengan Encik Amri terhadap free rider ni lah? Semarah ke dia orang pun merasakan perkara yang sama juga kot. Tapi dalam masa yang sama, kita orang buat dia macam tak ada je. Contohnya kita orang macam bagi kerja. Sebab free rider dia tak adalah ramai sangat dalam grup tu. Contoh kalau dalam 5 tu mesti ada seorang 2. Jadi kita orang akan bagi kurang lah, bagi kerja kat dia. Maksudnya kalau kerja tu penting sangat, kita orang bagi pada kita je, bagi pada yang siapa yang rajin je. Bagi kerja kita lah. Jadi untuk orang yang malas tu, memang tak buat apa-apa tu, kita orang kurangkan kerja dia. Jadi kita orang itulah sama kumpulan. Fikir benda yang sama juga lah. So apa yang saya dapat lihat dan simpulkan di sini, apa tu,
ahli kumpulan Encik Amri pun turut merasakan kecewa, marah lah dengan betul. free rider ni tadi. Apa tu, Encik Amri ada buat apa tindakan ke, nak apa tu, cakap dengan dia ke, tanya kenapa dia begitu ke? Encik Amri ada buat ataupun ada lecturer ke, tak ada? Tak ada. Kalau begitu, sebab free rider ni dia kawan saya juga. Kawan Encik. Jadi nak tegur tu memang kalau nak tegur tu just tak tegur. Tapi kita orang sindir dia. Macam dalam kumpulan kita orang pergi mana-mana je, kalau dia ada nanti kita cakap pasal kerja. Walaupun dia tak buat pun kerja tu. So kalau nak ambil bagi lecturer ni mungkin tak kot. Sebab apa tu? Member kan, kalau bagi tahu lecturer mungkin dia akan merosotkan pelajaran dia. Tapi dalam masa memang kita nak bagi dia bagus. Tapi mungkin bukan dengan lecturer lah. Jadi kalau mungkin kalau next semester ataupun next group, mungkin saya tak ambil lah dia. Kalau terpaksa pun memang tak juga. Kalau terpaksa nak ambil dia, baru saya kaitkan dengan lecturer. Maksudnya saya bagi tahu lecturer, dia ni tidak buat kerja, dia ni tak buat ni. Jadi mungkin kat situ dapatlah sikit kurangkan ni free rider ni. So yang apa yang saya faham ni, free rider tu bukanlah orang yang asing lah dengan Encik Amri. Bukan orang asing. Memang Encik Amri dah kenal dia. Memang izin saya tanya, memang free rider tu kawan Encik Amri daripada asasi ke macam mana? Bukan. Tak, Encik Amri baru kenal dia Kat sini. degree. Sebab kawan saya memang saya seorang je ambil kos ni. Kos teater ni. Kos teater. Memang saya seorang je. So apa tu, untuk grup lain, adakah Encik Amri masih bersama dengan dia ataupun untuk assignment lain lah maksud saya? Sebab ataupun dia ada sama kelas dengan Encik Amri kat assignment lain ke? dia sebab kita kan kalau kelas tu mungkin tak banyak kelas yang sama. Jadi nasib baiklah, bersyukurlah pada Tuhan. Satu kelas tu je saya kelas sama dengan dia. Jadi dalam grup tu je lah saya dengan dia. Kalau kelas-kelas lain, grup-grup saya yang lain, okey je. Okey lah. So maksudnya kelas yang satu ni je lah. Satu ni je. Encik Amri ada sama dengan dia. Betul. Kalau kelas lain tu, assignment lain tu, ada tak yang apa tu, ahli kumpulan dia yang berumur besar dia ke? Rasa tak ada sebab dia tak sama kelas. Memang jodoh pertemuan kita orang dalam kelas tu je. Kelas-kelas lain memang saya tak nampak langsung muka dia. Jadi kemunculan dia memang tidak wujud lah dalam kelas lain selain satu kelas tu je. Jadi saya lihat ni sekarang ni dia sama kelas dengan Encik Amri untuk satu subjek ni je lah. Satu subjek tu je. Betul? So menurut Encik Amri lah, sekiranya perkara ni berlaku di masa akan datang lah, ada tak intervensi yang apa tu spesifik ataupun yang mujarab yang Encik Amri nak ambil? Intervensi maksudnya intervensi apa tu, langkah-langkah yang Encik Amri nak ambil sekiranya dia dipertemukan dengan Encik Amri lagi untuk assignment yang akan datang. Mungkin saya akan ambil tindakan keras lah. Saya akan memang, kau nak masuk guru aku, kau buat kerja. Saya memang untuk next sem ataupun masa akan datang, kalau dia nak masuk grup saya akan memang tegas lah. Kata kalau nak masuk, buat kerja. Kalau tak masuk, jangan buat kerja. Kalau dia apa panggil, kalau dia nak juga masuk, memang saya paksalah dia buat kerja. Kalau setiap kali kerja tak buat kerja tu, baru saya memang bagi tahu lecturer. Itulah saya rasa. Sebelum saya lupa, dia ada tak ambil hati ke apa ke dengan perubahan sikap Encik Amri dalam gurukan? Sebab dia pun dengan Encik Amri pun bukan orang asing juga. Ada tak Encik Amri tengok dia ambil hati ke apa ke? Ambil hati, saya rasa lah. Mungkin ada dia. Tapi apa tu, dia nak kata dia kawan saya, tapi kawan yang tak seberapa kawan. Bukan kawan sepermainan lah. Tak berapa lah kiranya. Jadi
saya tak berapa ambil kisah sangatlah pasal dia. Oh. So Encik Amri kenal dia dari kos tu dan Encik Amri pun berkawan lah dengan dia. Berkawan dengan dia. Tapi tak rapat sangat lah. Betul. Oh. Okay. So kalau apa yang saya faham, kalau ada dia jumpa Encik Amri ada ditemukan lagi dengan dia, saya akan datang Encik Amri akan apa tu bagi arahan ya untuk tegur dia lah. Betul, saya akan tegas lah dengan dia. Tegas lah dengan dia. Kiranya disamakan lagi dalam grup yang sama lah untuk buat assignment kan. Okay. Kalau saya nak tanya pasal apa tu pembelajaran untuk assignment individu, macam ni okey ke? Individu. Assignment individu. Sebab waktu saya di degree dulu, saya ada buat assignment individu. So saya rasa Encik Amri pada buat assignment individu kan? Hujan lu. Hujan. Kalau individu individu saya rasa saya okey lah. Sebab saya ni bukan jenis yang last minute. Saya memang on time buat kerja. Setiap malam saya buat kerja. Jadi walaupun kalau yang saya tak faham tu, baru saya berjumpa dengan orang lain ataupun saya akan dengan lecturer lah. Jadi lecturer. Kalau individual assignment saya tak ada masalah. Kalau okay, apa yang saya faham, Encik Amri ni kalau seorang yang sangat tegas lah dengan pendirian sendiri. Okey. Maksudnya kalau Encik Amri, sebelum Encik Amri jumpa dengan lecturer tu, ada tak Encik Amri fikir ke ataupun rasa nak jumpa dengan senior ke? Untuk tanyalah pasal tu. Kalau untuk pasal pembelajaran assignment? Untuk assignment individu tu. Kalau senior ni mungkin kurang lah. Sebab saya tak tahu pun siapa senior saya. Jadi saya lebih selesa dengan lecturer lah. Direct to lecturer. Sebab saya tahu dia mengajar saya, jadi saya jumpa dia. Kalau lecturer, kalau apa pun ni, kalau senior ni banyak kerja kena buat. Saya kena cari dia, saya kena cari siapa senior saya. Saya kena bina hubungan dulu lah sebab takkan nak tiba tanya kan. Jadi banyak kerenas, betul lah, banyak proses lah nak kena buat. Jadi saya ambil jalan mudah, saya jumpa lecturer lah. Okay. So masa pun dah nak amat, kiranya Encik Amri ada apa-apa lagi isu ataupun apa-apa lagi permasalahan yang Encik Amri nak sharekan ataupun kongsikan dalam sesi individu ni, dia akan dibawa ke sesi seterusnya. Boleh? Sebelum kita menawarkan sesi ni, kita nak tegaskan lagi lah 3 perkara utama, iaitu 3 keseluruhan utama tadi, iaitu masa kita untuk satu sesi tu 30 ke 42 minit. Lepas tu peranan saya sebagai kaunselor, iaitu memberi dan mendengar nasihat pada mendengar permasalahan daripada Encik Amri, dan peranan Encik Amri sebagai klien saya. Dan yang ketiga adalah etika kerahsiaan. Apa-apa yang kita sharekan dalam ni tak boleh dibawa keluar, dan hanya saya dan Encik Amri saja yang tahu masalah ini. Okay, kita jumpa lagi di sesi seterusnya pada masa dan tempat yang kita tetapkan lah. Tak guna bilik ni dah? Dah selesa dengan bilik ni sekarang? Terima kasih kerana telah datang ke sesi Encik Amri. Terima kasih Encik David.